Okay, baik, tak ada orang lagi. Okay, dah, cikgu teruskan. Okay, kita sambung bab 3 dengan tajuk yang berikut 3.14 membina pernyataan dalam bentuk implikasi. Yang pertama, jika P maka Q, dan yang kedua, P jika dan hanya jika Q. Okay, so hari ini kita belajar tajuk ni saja. Okay. Okay, biasa tak kita sebut ataupun kita dalam situasi macam ni. Okay, contoh contoh yang pertama ni dalam ni borak-borak ni, kalau aku tak siapkan latihan nanti cikgu akan denda. Okay, situasi lain, Mat, kalau esok hujan aku tak jadilah nak memancing. Ataupun yang ni mak lah, jika kamu dapat menyiapkan kerja rumah, kamu boleh bermain di padang. Okay, selalu kita sebut jugalah dalam harian kita. Contoh lain, contoh Zam, hari ni kaki sakit, so tak dapat main bola hari ni. Okay, tu secara tak formal lah, secara bahasa pasarnya. Okay, tetapi dalam matematik, situasi yang begini kita boleh tulis ataupun aplikasikan dalam bentuk implikasi. So pernyataan-pernyataan yang kita sebut tadi kita boleh bina dalam bentuk implikasi. So apakah maksud implikasi? Okey, contoh di atas ada sebahagian daripada situasi harian. Okey, ni tadi cikgu dah terang. Okey. Baik, implikasi ialah yang pertama dia ada dua. Dia ada dua Yang pertama ni implikasi jika P maka Q. Okey, so untuk implikasi perkataan utama dia ialah jika dengan maka. Okey, jika maka. So pernyataan jika P maka Q dikenali sebagai implikasi dengan keadaan P dikenali sebagai N kejadian. So yang depan ni N kejadian, iaitu pernyataan selepas perkataan jika. Okey, dan yang untuk Q dikenali sebagai akibat. Okey. So Q ni dia ayat yang selepas perkataan maka sini. So dia macam ni lah, kejadian dan akibat. Okey. So P kejadian, Q ialah akibat. Jadi jangan terbalik. Tak mungkin akibat dulu baru ada kejadian kan. Dia mesti ada kejadian dulu kemudian akibat. Okey, so kita tengok contoh. Okey, bentuk implikasi jika P maka Q dengan kejadian dan akibat yang berikut. Okey, kejadian yang soalan A, kejadian K boleh dibahagi tepat dengan 5, akibat K ialah gandaan 5. Okey, soalan B, kejadian set K subset kepada set L, akibat NK. N ni maksudnya numbers, bilangan. Bilangan K lebih kecil atau sama dengan bilangan L. Itu cara kita sebut. N ni maksudnya numbers, bilangan. Okey, soalan C, kejadian M per N lebih besar daripada 1 dan akibatnya M kuasa 2 lebih besar daripada N. So untuk bentuk implikasi jika P maka Q, jadi kamu kena tentukan kejadian dan akibat. So kejadian ni ialah pernyataan P. Okey, pernyataan P. So yang bahagian atas ni kejadian ialah P. Okey, yang ini ialah P. So yang akibat ialah Q. Jadi kamu kena sambung sahaja selepas perkataan jika. Ini ialah P. Yang di belakang ialah Q. Jangan terbalik. So jika K boleh dibahagi tepat dengan 5, maka K ialah gandaan 5. So jangan tukar ayat dia. Kamu
sebiji apa yang ditulis. Jangan ubah. Ataupun kamu tertinggal satu perkataan. Kalau tertinggal satu perkataan, salah lah. Okay, dia mesti ikut soalan. Okay, soalan B. Integer ialah set K subset kepada set L. Akibatnya NK lebih kecil daripada NL. So yang atas ni ialah P. Mana pergi ni? Okay, so sambung balik Okay, so yang atas ialah pernyataan P, akibat ialah pernyataan Q. Jadi kita sambung jika maka. Yang penting ni jika maka mesti ada. So jika set K subset kepada set L, maka NK lebih kecil daripada atau sama dengan NL. Okay. Mesti penting ni, jika maka ni. Okay. So apa-apa je kamu mesti ini format dia. Jika maka. So nanti masukkan dekat sini P, dekat belakang ialah Q. Right. Okay, soalan C. Integer M per N lebih besar daripada 1 akibat M kuasa 2 lebih besar daripada N. Okay, so ini ialah P, yang di bawah ialah Q. Jadi jika ini P maka Q. Jadi salin balik M, jika M per N lebih besar daripada 1 maka M kuasa 2 lebih besar daripada N. Okay, mudah saja untuk bahagian implikasi. Okey, contoh 9. Tentukan enterjadian dan akibat. Okey, ini terbalik. Dia suruh kita tentukan enterjadian dan akibat daripada implikasi yang diberi. Ini enterjadian dan akibat. Jadi soalan A, jika X ialah faktor bagi 16, maka X ialah faktor bagi 64. Jadi yang pertama sekali kamu kena tentukan apakah pernyataan P. So pernyataan P selepas huruf perkataan jika. Okey, ini ialah P. Kemudian pernyataan Q ialah selepas maka. So ini Q. Jadi kamu salin balik. So enterjadian ialah pernyataan P. So X ialah faktor bagi 16. Akibat ialah Q. So Q ialah X ialah faktor bagi 64. So jangan tukar ayat, hanya salin semula. Okey, pada bahagian enterjadian dan akibat. Baik, kenapa dia Okey, soalan C. Jika garis lurus AB ialah tangen kepada bulatan P, maka garis lurus AB hanya menyentuh bulatan P pada satu titik sahaja. Okey, walaupun ayat dia panjang, kamu kena tulis satu per satu. Jangan buat short form. Kalau yang kamu buat YG. Kalau satu kamu tukar jadi satu. Tak boleh. Salin semula. Okey, so untuk pernyataan P ialah selepas perkataan jika. So tandakan. So yang ni P. Kemudian untuk pernyataan Q selepas perkataan maka. So yang ni Q. Jadi salin semula. Oh terbalik dia cikgu. Okey, so salin semula enterjadian garis lurus AB ialah tangen kepada bulatan P.
Akibat garis lurus AB hanya menyentuh bulatan P pada satu titik sahaja. Okey. So mudah saja mudah saja. So kalau contoh tadi kita dah belajar tentang implikasi. So daripada contoh yang awal-awal tadi kita boleh tukarkan setiap ayat-ayat kita tadi bahasa pasal kita tadi kita tukar dalam bentuk implikasi yang betul. Jadi kalau tak siapkan latihan nanti cikgu akan denda. So kita tulis dalam keadaan bentuk implikasi. So jika saya tak siapkan latihan maka cikgu akan denda. Okey. Peter. Oh Angelo, baru hari ni nampak Angelo. Okey. Sekejap, cikgu tengok. Okey, jika saya tak siapkan latihan maka cikgu akan denda. Alright. Okey, yang kedua, Mat, kalau esok hujan tak jadilah nak mancing. Kita tukar kepada implikasi. Jika esok hari hujan, maka saya tidak akan pergi memancing. So kita buat ayat yang cantik lah. Okey. Ayat yang indah dan cantik. Okey. Yang ketiga, jika kamu dapat menyiapkan kerja rumah, kamu boleh bermain di padang. Ini ayat ni dah hampir kepada implikasi yang sebenar. So kita hanya tambah sedikit je, jika dan maka. So jika kamu dapat menyiapkan kerja rumah, maka kamu boleh bermain di padang. Okay? Mana tahu lepas ni kamu dah belajar ni, kamu cakap dengan kawan kamu dalam bentuk ayat implikasi. Skema sikit, betul tak? Okay? Gurau-gurau je. Okay, baik. Yang seterusnya. Okay, tak ada masuk Okay, yang kedua kita tengok implikasi P jika dan hanya jika Q. Selalu yang ni kebiasaannya pelajar dia akan salah dekat bahagian P jika dan hanya jika Q. Dia buat separuh-separuh. Okay. So apakah implikasi P jika dan hanya jika ni? Okay, dia terdiri daripada dua implikasi yang berikut. Okay, yang pertama, jika P maka Q. Tadi kan implikasi kan, yang ni lah. Okay, implikasi. Kemudian dia ada satu lagi implikasi. Jika Q maka P. Maksudnya yang kedua tu dia tukar Q tu ke depan, P tu ke belakang. Tapi dia mesti ada dua-dua ni lah. Kamu kena sekalikan. Mesti tulis sekali. Untuk mewakilkan implikasi P jika dan hanya jika Q. Okay. Biasanya selalu kan kalau pelajar dia buat dia macam ni. Implikasi satu yang kesalahan yang biasanya buat. Dia buat katalah jika A sama dengan B. Okey, kemudian implikasi 2 maka X sama dengan 2. Bukan. B lah, B sama dengan 2. Okey, katalah. So apa kesalahan dekat sini? Yang pertama ni implikasi 1, jika A sama dengan B, dia sambung, maka B sama dengan 2 dekat implikasi 2. So dia dah salah. Sebab apa? Dia tak cukup kat belakang ni. Makanya mana? Makanya dia dah sambung kat bawah. Okay? So ni salah. Selalunya kesalahan kesalahan biasa. Okay? Kesalahan biasa macam ni. Okay? So perbezaan dia, kalau implikasi yang pertama tadi, dia jika P maka Q. Okay? Untuk implikasi P jika dan hanya jika Q, dia ada dua. So jika P maka Q, kemudian jika Q maka P.
Okey. Itu perbezaan dia, perbezaan dia. Okey, contoh 10 bentuk implikasi P jika dan hanya jika Q bagi implikasi yang berikut. Okey, so dia beri ada dua implikasi. Yang pertama ni, jika K ialah nombor perdana, maka K mempunyai dua faktor sahaja. Implikasi yang kedua, jika K mempunyai dua faktor saja, maka K ialah nombor perdana. Okey. So dia ada dua implikasi. Kalau kamu tengok warna biru ialah apa? Warna P, merah Q kan. So jadi kamu kena buat apa dulu? Jika dan hanya jika. Ni yang utama je lah. Ayat jika dan hanya jika. So kita masukkan P dekat depan sebelum jika. Okay. So K ialah nombor perdana. Okay, jangan buat K mempunyai dua faktor saja. Salah Kamu kena ikut yang pertama dulu, implikasi yang pertama. Okay, jika dan hanya jika, yang warna merah, K mempunyai dua faktor sahaja. Okay, tu cara dia, cara kita nak tulis implikasi jika dan hanya jika. Okay, soalan kedua. Jika Y, AX kuasa N tambah B ialah persamaan linear, maka N sama dengan 1. Implikasi yang kedua, jika N sama 1, maka Y sama dengan AX N tambah B ialah persamaan linear. Okey, macam tadi, jika dan hanya jika, kemudian kita letak pernyataan P. Yang ni yang P. Dan Q ialah N sama dengan 1. Right. So, jika dan hanya jika, N sama dengan 1. Okey. Soalan C. Jika K sama dengan K kuasa 2 sama dengan 4, maka K tambah 2 darab K tolak 2 sama dengan kosong. Itu implikasi pertama. Yang kedua, implikasi jika K tambah 2, K tolak 2 sama kosong, maka K kuasa 2 sama dengan 4. Jadi kita bina implikasi jika dan hanya jika. So letakkan P di depan K kuasa 2 sama dengan 4. Dan pernyataan Q ialah K tambah 2, K tolak 2 sama dengan kosong. Okay, mesti salin habis. Ada yang salah buat, dia tulis apa? Agak-agak. Dia nak cepat mungkin, K tambah 2, K tolak 2. Okay, kita tinggal kosong. Tu pun salah lah. Right? Dia mesti sama dengan kosong. Okay, contoh 11. Ini yang terakhir ni. Sekejap je kita hari ni. Okay. Baik, okay. Tulis dua implikasi berdasarkan implikasi P jika dan hanya jika bagi yang berikut. So, dua implikasi nampak ni. Ada dua implikasi. Okay, soalan A. Punca kuasa 2R sama dengan 15 jika dan hanya jika R sama dengan 225. Okay, kita tengok satu-satu lah. Okay, A. So, untuk bahagian ni kita kena tentukan dululah. Jadi kita implikasi yang pertama dan juga implikasi yang kedua. Cikgu lupa nak tulis sini depan. Implikasi satu jika maka. So yang ni kamu dia punya template lah kiranya. Jika maka. So jika dan hanya jika ni bila kita nak tulis dalam implikasi, so yang ni dah tak ada dah. Jika dan hanya jika ni dah tak ada. Padam. Kalau biasanya pelajar dia buat apa? Dia tulis balik jika dan hanya jika. Tulis salah, dia pakai balik. So kalau kita tukar balik kepada implikasi hanya jika ni dah tak ada. So yang depan ni ialah P, so yang belakang ni ialah Q.
Jadi salin balik, jika punca kuasa R ialah 15, maka R ialah 225. Itu implikasi satu. Oh, ni cikgu tertinggal satu ni. Okey, jika R sama dengan 225, maka punca kuasa R sama dengan 15. Okey, 15. So dia mesti ada dua lah, implikasi satu, implikasi dua. Baik. Okey, soalan B. X lebih kecil daripada 6 jika dan hanya jika X tambah 10 ialah kurang daripada 16. Okey. So implikasi yang pertama jika maka. So yang pertama tu ialah P. So P dia ialah X kurang daripada 6. Q X tambah 10 kurang daripada 16. Okey, so yang kedua, jadi kita terbalikkan. Jika X tambah 10 kurang daripada 16, maka X kurang daripada 6. Jadi ada dua implikasi. Just terbalikkan saja pernyataan P dengan Q. Okay, yang terakhir, PQR ialah poligon sekata jika dan hanya jika PQ sama dengan QR sama dengan PR. Jadi kita tulis implikasi yang pertama. So, yang ni kita potong lah. So tinggal ni P, yang ni Q. Okay. Jadi jika PQR ialah poligon sekata, maka PQ sama dengan QR sama dengan PR. Kemudian implikasi yang kedua. So jika PQ sama dengan QR sama dengan PR, so maka PQR ialah poligon sekata. Okay. So ada dua implikasi bagi pernyataan jika dan hanya jika. Right? Okay, so untuk kelas yang akan datang kita akan masuk ke tajuk 3.15 membina dan membandingkan nilai kebenaran akas, songsangan dan kontrapositif bagi suatu implikasi. So ni cikgu tak nak masuk yang ni sebab dia ada ni banyak kan. Dia ada akas, songsangan dan kontrapositif. Kemudian kita nak cari kebenaran ni pula. Okay, so tak nak campur dengan yang hari ni punya. So hari ni just fahamkan implikasi jika maka dan juga implikasi jika dan hanya jika. Right? Okay, so untuk latihan buku kerja, muka surat 33-34. So kamu kena hantar, yang hari tu pun tak ramai yang hantar. Okay, mesti buat sebab cikgu ambil rekod ni TP3 besok, lusa dah nak kena hantar semua markah tu dekat penyelaras. Okay, buku kerja muka surat 33 dan 34. Untuk yang ada buku kerja, yang tak ada buku kerja, latihan buku teks muka surat 65. Praktis Kennedy 312D 1234 ABC. Okay. Pastikan kamu buat jangan tak buat. Ni untuk kamu juga. Okay. Okay. So ngam pukul 1. So 1 hingga 1.30 ialah offline. Offline maksudnya kamu kena buat
latihan lah. Latihan. Boleh siapkan terus. Nanti tak ada tertangguh-tangguh, okey? Ada 13, maksudnya 10 orang lah. Okey. 10 betul tak? Ada lagi belum isi kehadiran? Nanti isi isi kehadiran. Ni yang baru, yang belum lagi ni, Cikgu send dah. Okey, so untuk sekian untuk hari ini. So ada setengah jam kamu buat latihan dan hantar dekat link hantaran latihan tu. Nanti cikgu share lagi sekali. Okey. So sekian saja untuk hari ini. Kita jumpa lagi hari apa? Rabu. Okey Angelo, lama tak jumpa Angelo ni. Dalam online pun lama tak nampak. Okey, jumpa lagi hari Rabu. Okey, sama-sama. Bye cikgu. Thank you. Bye. Bye. Bye cikgu. Bye. Bye cikgu. Bye. Bye Angelo. Kita. Ya. Ni kenapa? Dah dah.